It's showtime. Welcome to the real world. Why so serious? Again on the track. Alrighty then. I'm ready for my close-up. Alright. So bila dia tak sabar, dia nampak pula ada orang buat benda-benda skim-skim macam cepat kaya ni kan. Macam join, tapi buat apa? Kau bayar duit sikit, kau pergi buat pinjaman, kau bayar. Lepas setahun, 6 bulan kau dapat untung, kau beli dah apa benda kau nak. Tak apa kau cek-cek orang, kau join aku, kau cek-cek orang ni, kau dapat komisen banyak ni. You are now listening to Big Ads, Big Story Podcast. Okay guys, kita bertemu lagi dalam bahagian yang kedua, episod ke-9 Big Story Podcast bersama tetamu kita kali ini, Haziq Shazani daripada Kala Beauty. Betul tak? Okay bang, alright. Kita sambung. Okay, tadi kau cakap kau ada masuk apa panggil? Kelas Titanium Dr. Azizan, Richwork. Kelas Titanium, ya. Betul. Okay, daripada Dr. Azizan di Richwork. Aku tahu yang kau masuk ni bukannya sikit-sikit punya bayar kan? Betul. So dan kau masih berada dalam kelas tu kan sekarang? Betul. Saya dah setahun. So ni dah expire. Kita sambung lagi setahun lagi. Tahun pertama sekarang. Tahun pertama masuk sambung tahun kedua so, lah. So saya join first 2017 sampai 2018. Lepas tu stop, Okay. sambung balik 2020 sampai 2021. Ni sambung lagi lah 2021. Dah tahun kedua lah. Nak masuk tahun ketiga lah. Betul. Tapi saya ada stop lah. Dalam masa 2018-19 tu stop. So aku tahu orang yang masuk ni tak bayar murah. Dan kau pun sama, mesti tak bayar murah kan. Dan kau masih ada dalam tu. Mesti ada something yang bernilai yang kau belajar dalam tu, yang selama ni kau dah cuba dalam bisnes-bisnes lain, kau tak jumpa benda tu, dan kau pergi sana, kau dapat ilmu tu yang kau rasa ada bawa perubahan pada bisnes kau sekarang. Apa yang sebenarnya yang belajar banyak dalam tu? Macam tak tahulah, rasa benda yang saya rasa macam paling best ni, Doc ni banyak bagi saya energi lah. Sebab bila kita berenergi kan, saya ingat ayat dia, bila kita ada energi, kita senang cek duit. Tapi bila energi kita tak ada, apa benda kita buat semua tak jadi. Sebab tu sangat-sangat penting energi. Lepas tu dengan dia banyak support lah sebenarnya lah. Macam seminggu tu 2-3 kali dia live dengan kita, bagi tahu. Dia banyak support lah sebenarnya. Macam kalau kita ada problem, kita bagi tahu dia boleh tolong solve. Lepas tu kira apa yang best tu, dia banyak support lah. Dulu macam support kita je, sekarang dia support lagi team kita, team office kita, HQ. Kita punya team in-house kita kan, apa benda nak kena buat, apa benda nak kena ada, apa benda preparation yang untuk kita nak buat untuk kembangkan lagi. Sebab dia tahu dah, bila nak pergi go big, bukan kita seorang, kita kena staff kita bawa semua. orang. Betul. So tu yang dia involve dekat team kita sekali. Lepas tu tu saya rasa macam benda tu berbaloi sangat. Sebab dia memang dia tahu kita business kan, kita kadang kita rasa macam short sendiri, kita tak nampak apa-apa salah kita. Tapi bila orang macam tu mentor, dia boleh monitor dah. Mungkin dulu budak ni buat benda yang sama, so kau tak buat benda yang sama, kau buat benda yang betul je. Dia dah tahu dah mana orang buat betul, kita copy je. So benda tu lah akan men-shortcutkan kita punya masa sikit kat situ. Sebab aku percaya di setiap peringkat bisnes ni, kita perlukan ilmu yang berlainan. Betul. Waktu kita buat sendiri dengan adik-beradik, Betul. kita mungkin perlu ilmu yang ni. Betul. Dan bila kita grow, kita ada Lain-lain. business sendiri, kita ambil mungkin 2-3 orang staff, kita ada ilmu yang kita perlukan yang ini. Betul. Dan bila kita ada 10 orang staff, Lain pula. ada satu ilmu lain yang kita kena ada pula. Ilmu dan macam kau cakap tadi lah, resource lah, maksudnya sumber rujukan. Dan macam mana kita nak selesaikan setiap cabaran di setiap peringkat bisnes tu kan. Betul. Leadership lah, mau kepada apa yang best tentang sekarang ni, leadership lah. Doc, macam belajar leadership dalam kelas betul, Titan tu. betul, banyak leadership lah. Macam sekarang pun kita tahu cara kita bercakap dengan orang macam mana, cara kita negotiate dengan supplier, cara kita untuk handle staff macam mana. Sebab benda tu kan leadership kan, daripada diri kita. Bila kita bercakap benda yang betul, insyaAllah orang akan terima dengan benda betul. Padahal mungkin leadership ni nampak macam simple, tapi ayat yang sama, tapi cara penyampaian tu berlainan. Mungkin ada orang boleh terima, ada orang tak boleh terima. Benda tu Doc yang banyak ajar. So benda tu akan efek tentang diri kita. Dan bila kita ada leadership yang bagus, lepas tu dengan kita punya energi yang memang betul-betul high-nya, kita akan jadi laju kat situ. Tu yang saya perasan lah. Lepas tu yang saya tengok dalam tu circle lah, antara yang paling bagus, kita boleh tengok daripada kenapa orang ni boleh grow cepat, orang ni tak boleh grow cepat. Sebab tindakan dia buat apa benda je yang Doc cakap.
Saya pun kadang degil juga. Kadang tak buat pun apa benda dah cakap kan, komitmen tak boleh pergi. Tapi tu Walaupun dah bayar, betul kita yang tak nak dengar apa hal kan, betul. Tapi dah bayar lah kan. Betul. Tapi kurang lah daripada dulu macam degil sangat kan waktu jatuh dulu kan. Sekarang kita dah belajar kesilapan. Even untuk Haziq sebagai anak sulung pun susah nak jadi leader dekat office Betul, sebenarnya tak sama tak samalah, walaupun sebab adik kita boleh betul macam tu kan. Betul. Staff sekarang tak boleh. Staff mungkin kalau kita cakap lebih, dia terasa, dia merajuk. So bila cakap benda macam tu, prestasi dia turun. So kita tengah fikir macam ni cara kita nak tegur dia sama untuk tingkatkan lagi dia punya prestasi kerja. Dari situ lah tak banyak sama macam cara kita tegur adik-beradik kita kan. Betul, tak sama. Staff ni lain kan. Betul. So tapi bila kita ada ilmu leadership tu, kita senang bercakap dengan orang. Kita tahu nak bagi orang selesa dengan kita macam mana. Kat situ lah. Ada orang lagi muda daripada Haziq dalam Titan? Banyak. Ada yang jenis umur 22, 23 dah kaya raya dah, ya Allah. Tapi apa dia mula daripada zero. Pasal nampak betul-betul diikut benda dok cakap komitmen gila lah. Seronok masuk dalam kelas tu Haziq. Seronok sebab ada kawan-kawan. Seronok kawan-kawan. Lepas tu ada macam Doc ni dia mau kepada support dengan supporting dengan kita kan, layan kita best. So benda tu yang buatkan kita rasa macam lagi best. Kita macam lagi paling best dia ada ICM ni, circle meeting tu dia jumpa semua dengan kita. Dia akan buat 4 bulan sekali. Time tu lah paling best benar. Itulah paling ni. Kadang-kadang orang lain dah jumpa satu masalah yang kita belum jumpa lagi. Betul. Dan kita dengar dia jumpa masalah tu. Kita dengar je apa dia cakap. Kita lah pula jumpa masalah tu, kita dah pernah betul. Benda tu lah sebenar. So benda tu orang cakap network kan, buat networking kan. So daripada situlah kita banyak belajar. So kita dapat kurangkan kesalahan kita dan kita boleh improve mana yang diorang buat betul. So bila kita jumpa, kita takut apa benda diorang betul, balik tu kita buat memang jadi benda ni. So kalau kita tak jumpa orang macam tu, tak ada orang advice kita, tak ada mentor beritahu kita, bukan kita kena test and error, jumpa orang tah betul ke tak, kita tak tahu. Tapi memang ada betulnya Haziq cakap tadi. Sebab sebenarnya secara natural orang business ni, diorang ada 3 L, which is lost, lonely and lazy. Betul. Lazy ni sebab kalau kau malas pun tak ada siapa marah kau sebab kau bos. Betul. Kan? Lost ni sebab kau nak minta pandangan siapa lagi. Betul. Yang atas pada kau tak ada sebab kau paling atas. Betul. Kadang-kadang kawan-kawan pun sama je sama. Kalau minta staff, kita cakap macam ni, dia kata betul je. Betul bos. Betul. Bagus bos. Bagus. Kan? Betul. Dia pun tak berani nak melawan. And then lonely. Lonely ni sebab mungkin disebabkan banyak perjalanan kita menjalankan bisnes sampai sekarang tu. Kadang-kadang kita kehilangan kawan. Betul. Di tengah jalan tu. And then lonely juga sebab kadang-kadang kita dah tak boleh bersembang dengan orang lain dengan frekuensi yang sama. So Haziq bila masuk kelas macam kelas Titan ni, rasa tak benda tu sebenarnya ada sebelum ni, dan masuk kelas Titan tu dapat solution dekat situ kan? Betul. Boleh sembang dengan orang sebelah kan? Betul. Kita boleh share benda masalah kita. Kadang-kadang masalah kita bisnes tak semua orang nak dengar. Bila kita share dengan orang yang betul, orang yang buat bisnes sama, yang supportive kan, dia dah pernah lalu pula betul, masalah kita tu. Share, okay, kau buat ni. Kita belajar orang pada atas pada kita lah. Tapi kita nak bersyukur kita tengok orang daripada bawah pada kita. Okay. So aku doakan Haziq kekal dengan ilmu yang ada ni, dapat beri manfaat pada tim. Sekarang tim berapa besar Haziq? Kita ada dalam staff ada berapa? Staff ada lebih kurang 10 orang. Tim kita agent dropship semua lebih kurang 1,000 lebih lah. Agent dropship total semua. Stokis tak ada? Semua lah. Stokis, agent dropship. Kita ada leader, master leader, leader, master stokis, agent, master agent, dropship. Kita ada 6 level. Kita ada total lebih kurang 1,000 lebih lah orang. Yang kita 1,000 lebih Haziq 1,000 lebih. Kau hafal semua nama? Tak hafal lah bang. Kita hafal ada yang macam ada di HQ, kita hafal lah. Tapi yang mana-mana yang top tu kita kenal lah sebab kita nampak diorang punya progress kan. Macam tu lah. Susah tak Haziq nak jaga tim jualan bisnes kita ni 6 level lagi, lepas tu ada 1,000 lebih kan? Susah jaga. Dia kena tu sebab cakap kita bila kita ada ilmu leadership, dia benda tu tak susah, memang susah lah. Semua benda susah kan, sebab kita nak handle setiap orang ni macam-macam masalah dia. Cuma bila kita ada ilmu leadership, kita tahu macam mana cara kita nak bercakap dan macam mana kita nak solve problem tu. So mungkin sebab dorang ni lagi satu, dorang ni kan dorang
nak kata komitmen, kita tak ada komitmen, tapi macam mana cara kita bercakap dengan orang supaya orang komitmen dengan kita. Benda tu yang saya banyak belajar. Yalah, sebab dia orang bukan staff kita betul, tau. kita tak boleh suruh kau kita buat ni, bukan buat bagi tak dia boleh. gaji ke apa kan. Betul, tak boleh dah lah. Even staff yang kita bagi gaji pun kita susah juga nak suruh. Dia Betul. kena ada cara dia nak suruh. Ini kan Betul. pula orang yang kita tak bayar gaji dia Betul. untuk buat kerja, and then kita kena guna apa untuk bagi dia buat kerja, untuk diri dia sendiri dan untuk kita juga. Kan? Betul. Susah tu kan. Susah Darab sebenarnya. 1000 lebih pula. Betul, Oi. nak lalai macam-macam masalah orang, kejap masalah kejap. Yelah, jenis orang buat banyak-banyak benda, kejap buat benda lain, kejap nak buat ni buat tu, kejap marah sini marah situ. Benda tu biasalah. Cuma lama kelamaan kita pandai cari benda tu untuk selesaikan. Benda tu okey, dah makin okey. Ramai lelaki ke ramai perempuan sih? Perempuan mas, Ramai perempuan, 99% semua perempuan. So, Negeri 1% mana yang paling lelaki. banyak jadi ejen? Sini lah. Ke Kita ada KL Selangor. KL Selangor, Tapi kita seluruh Malaysia lah. Kita ada Singapura juga. Singapura pun top juga sekarang. Oh, ada ejen di Singapura juga? Singapura pun lebih kurang dia punya dari stok kita paling kurang paling sikit pun RM100,000 sebulan. Sebulan? Sebulan. RM100,000 sebulan? Dia restock kita, dia bayar cash lah, bukan sale dia tau. Restock kita. Kira kalau Aziz pergi Singapura sekarang, ada ramai boleh menyambut Aziz lah kat sana. Betul, tu yang kita rasa macam aduh bila nak buka border. Tak, memang kita nak pergi sana kan, sebab memang kita tak pernah jumpa pun. InsyaAllah tak lama lagi kan. InsyaAllah kan. Okay, aku happy sebenarnya dengar kemajuan dalam bisnes yang kau buat Aziz. Dan aku percaya kau pun tak akan berhenti sampai sini je. Tak, mungkin banyak lagi. Ada banyak lagi benda nak buat untuk bisnes ni. Mungkin ada bisnes baru lagi akan datang ke, kan? So dengan ilmu yang banyak daripada bisnes yang tak jadi dulu sampai bisnes yang sekarang ni, dan bisnes sekarang ni pun kita pun tak tahu sampai bila, betul. Apa yang akan jadi, kan? Kita tak tahu lagi masa depan sekarang kan. So umur sekarang apa Zik? Sekarang masuk 28 lah. Bulan 12 ni 28. Oh, 28 guys. 28 umur dia. Tapi dah tua dah aku rasa sebenarnya. kalau pengalaman bisnes tu mungkin macam orang 38 ataupun 48 sebab dia mula awal dan dah lalu banyak benda yang bukan yang indah-indah je, banyak benda yang tak indah juga. Betul. Kan? Banyak yang tak indah lah. Sebenarnya memang aku nak tahu juga apa yang tak indah tu, sebab waktu kita berjumpa minum kopi biasa-biasa, kita tak cerita benda-benda yang tak best ni kan. So hari ni baru aku tahu yang Aziz pernah isi minyak pakai redeem point. Aku rasa aku nak try kat. Tak pernah susah sampai ke situ lah. Aku ingatkan aku dah susah dah isi RM3 tu, rupanya ada orang isi tak pakai duit. Sebab tu lah sampai sekarang point tu saya simpan je. Saya ingat tau, kalau saya susah saya guna benda point tu. Ni yang boleh kan. Sama. Kadang-kadang kita orang bisnes kan ada benda sentimental yang kita ingat disebabkan benda ni pernah jadi asbab kita bangkit. Kalau aku, bendera Malaysia. Kenapa bendera Malaysia bang? Sebab aku diselamatkan oleh jualan bendera Malaysia. Dulu kita simpan duit kahwin, aku guna duit kahwin untuk pergi belajar. Kelas apa semua kan. So bila nak kahwin tu, duit tu dah digunakan. So aku kena dapatkan balik duit tu. Dan cara aku dapatkan balik duit tu ialah menjual bendera Malaysia. Wah. Daripada bendera sekecil-kecil macam ni kan, sampai yang tangan tu sampai sebesar bangunan tu. Wah. Jual. Sebab tu aku pernah nampak bendera Malaysia masa musim-musim hari kebangsaan lah kan. Bendera Malaysia kat tengah jalan jatuh, aku pernah berhenti dan kutip tau. Oh, sebab ingat macam tu sentimentalnya aku tu. terhadap bendera Malaysia. Faham. Kan kita jual macam-macam lah. Cara kita jual ada yang panjang lah, ada yang memanjang macam bangunan tu apa semua kan. Daripada kecil sampai ke besar-besar macam tu. Hantar daripada sini sampai ke Pening aku pernah hantar. Jual bendera Naik MyV tu lah masa tu. Sebab tu kalau macam kau sentimental dengan point card tu kan. Aku sentimental dengan bendera Malaysia. So aku boleh faham bila kau cakap kau ada rasa sentimental value dengan point redeem tu kan. So sekarang ada banyak kad Petron lah, apa semua ada lah. Petron je saya guna. Sebab Petron tu lah yang saya redeem dulu. Kad tu still ada sampai Spesifik sekarang. Sangat spesifik tu. Sebab kau tak cakap dengan dia jangan tukar design. Saya nak design yang lama. Mana tahu akan datang boleh buka session minyak Petron. Amin, insyaAllah. Tak tahu kan rezeki. Ada banyak cerita best tu kalau dia buka, kalau Haziq buka session minyak Petron. Session minyak Petron ni lah yang bantu saya dulu. Tapi tu dulu isi minyak motor lah Haziq kan. Minyak motor. Sekarang tak pakai apa? Tak pakai motor dah kan? Sekarang kereta lah, ambil lah rezeki anak. Sebelum anak biasa-biasa je. Sebab rezeki anak tu
Lepas tu kita ada rezeki sikit lah. So kita tukar kereta yang okey sikit untuk anak. So sekarang ni, tapi apa yang saya sekarang ni, kita tak fokus pada diri kita dah. Kita rasa macam baik kita fokus kat team kita dulu. Contoh team kita macam kita punya agent lah. Ada agent saya ada yang nak beli rumah dengan Kala, beli kereta, dapat bagi duit emak. Benda tu yang saya rasa macam nak buat ramai orang lagi sebenar. Tu yang kita punya point, yang saya punya matlamat sekarang tak ada benda lain bukan untuk diri saya, untuk dorang tu dulu. Untuk dorang, saya nak betul-betul bantu dorang beli rumah, beli kereta, dorang keluar hidup macam saya dulu kat situ. Sebab apa yang saya pegang, bila kita bantu orang lagi ramai kita bantu orang, automatik kita dibantu sendiri. Okay, sekarang kalau kata sebulan berapa sales untuk Kala Beauty? Lebih kurang 500 lebih macam tu lah. Maintain macam tu lah. Maintain lah. Kita tengah nak growing lagi lah. Aktif juga kan? Aku tengok ada buat video raya ke apa? Kita memang start kena agresif lah sikit. So lepas ni ada lagi 2-3 bulan ni lagi banyak. Sebab kita ada buat sistem baru, ada teknologi baru kita bawa masuk. Benda tu macam-macam lagi kita buat untuk tim kita. Sebab saya start fikir diri saya, bukan saya fikir keuntungan. Kalau saya buat ni, keuntungan diri saya tak banyak. Sebab bila kita dapat banyak untung, kita invest kat company untuk kita growkan sistem dan teknologi untuk macam mana kita nak bagi tim kita ni lagi senang. Sebab saya rasa sebab saya selalu banyak one to one, macam one to one coaching dengan orang melalui Zoom kan. So saya banyak tahu. Itulah aku tengok kat story kerap juga kerap sebab kepakaran saya coach orang, bantu orang. Sebab orang ada masalah, kita coach. So bila orang banyak share tentang orang punya kehidupan yang orang dapat ubah dengan Kala ni, saya rasa macam best gila lah. Mesti ada yang lagi tua pada Aziz kan? Banyak juga lepas tu, banyak kakak. Dengar cakap Aziz Sebab tu cakap leadership tu kita kena ada. Bukan sebab umur saja lah. Bukan, leadership skill tu kena ada supaya diorang dengar dan diorang hormat, diorang buat. Sebab kadang bila saya sebab lagi satu tip dia, bila kita buat live Zoom dengan ramai orang, kita tak boleh buat selalu. Nanti selalu pun diorang akan bosan. So kena buat sesekali. So diorang cakap bila live dengan saya ni best sebab aura tu jadi lagi best. Dia jadi semangat, rasa nak buat betul-betul. So bila saya ingat lagi bila diorang lepas je saya buat kelas marketing itu, boom, terus naik sales diorang. Tu buat saya rasa macam walaupun benda tu saya buat satu hari penat, hilang terus penat tu orang. Yelah, walaupun duduk depan laptop penat kan. Penat. Kita nak bercakap semua. Atau kata kita nak bagi semangat ni pula dekat orang. Bukan kita duduk dekat depan tu, kita dengar orang cakap kan. Betul tu. Orang cakap kalau jual Lio dekat memang susah lah. Susah gila. Tu saya macam betul-betul lah. Tapi benda tu lah kan result orang tu yang buatkan kita lagi semangat untuk bantu orang lebih lagi. Okay, pada yang menonton di YouTube dan mendengar di Spotify, harap korang dapat sikit inspirasi daripada tetamu kita hari ini, Haziq. Dan dia masih muda lagi 27 nak masuk 28. Okay Zik, cerita pasal orang muda ni kan. Aku tengok sekarang ni ada banyak aku tak tahu bisnes ke apa lah kan, tapi ada banyak student universiti, even student yang bukan daripada universiti, lagi muda pun dah start nak cari duit. Tapi lah bila dia orang ni nak cari duit, ada macam-macam skim lah, model bisnes yang tak jelas mana datang duit, apa bisnesnya apa semua, tapi boleh mendatangkan keuntungan dekat dia orang berbelas ribu yang ditunjuk lah. Aku pun tak tahu, aku tak tanya banyak lah, aku tak tanyalah dia orang bisnes apa ke semua kan. Sebab kalau kita tanya nanti kata kena masuk dulu. Macam pernah kena je lah. Masuk dulu kena ngap lah kan. Tapi aku pun tak nak ulas pasal dia orang tu lah kan. Cumanya aku rasa macam risau pada student ataupun orang-orang muda yang nak cari duit, tapi kadang-kadang tak tahu macam mana nak pilih bisnes yang betul-betul legit ataupun tak. Haziq ada experience masuk apa-apa ke, ataupun apa pendapat Haziq pasal orang muda yang nak cari duit dengan cara macam tu? Masalah sekarang ni orang muda kan, dia terlampau tengok kemewahan orang dekat Instagram, kat TikTok. Benda tu orang nampak macam budak muda dah pakai kereta sport, kereta mewah, so dia pun nak pakai. So dia pun rasa nak pakai. So dia rasa macam benda tu gelojoh. Orang tu mungkin budak-budak tu dah start mungkin 3-4 tahun lepas dia buat benda dah lama, tapi kita ni baru start, takkan nak terus nak pakai benda macam tu, ambil masa. So bila dia tak sabar, dia nampak pula ada orang buat benda-benda skim-skim macam cepat kaya ni kan, macam join. Tapi buat apa? Kau bayar duit sikit, kau pergi buat pinjaman, kau bayar. Lepas setahun, 6 bulan kau dapat untung, kau beli dah apa benda kau nak. Tak apa kau cek-cek orang, kau join aku, kau cek-cek orang ni, kau dapat komisen banyak ni. Benda tu macam terlampau cepat. So, saya rasa macam apa benda bila diorang nak tahu benda bisnes ni model bisnes ni legit ke tak, tolonglah
kaji dulu bisnes tu betul-betul macam mana. Tanya orang-orang tu benda macam mana. Tak ada bisnes yang cepat naik. Semua dia ada berperingkat. Mungkin ambil masa bisnes lah. Kalau betul-betul bisnes yang betul-betulnya paling kurang pun setahun 2 tahun lah. Baru kita sustain okey. Apa saya nampak kat tim saya sendiri pun betul-betul okey ambil masa setahun lebih. Tapi dia orang pakai kod Zik. Sebab tu cakap kita Takkan tipu. Banyak je bang. Sebab tu kita kena tahu dulu diorang punya apa, diorang punya kemewahan tu macam mana. Kadang-kadang ramai je orang budak-budak macam tu. Dia banyak sewa kereta je. Bukan kereta dia pun. Saya ada jumpa kat Instagram satu. Dia berlagak, dia flat habis. Saya dapat tahu rupanya kereta tu dia sewa. Jangan terlampau nak kejarkan kemewahan sangat lah. Kita nak benda ni, kita nak sustain dan growing dengan slow-slow sebenarnya kan. Jangan terlampau laju sangat naik. Bila terlampau laju sangat naik, kita mula terlampau jatuh. Sebab saya ramai je kawan-kawan yang join benda macam tu, jatuh teruk. Bila kita ajak join bisnes yang betul-betul, tak nak join. Benda yang bila dia jumpa peluang yang benda yang sekejap dia join. Lepas dia jatuh teruk pun nak join kita. Kau dah rugi masa. Mungkin dekat situ dia rugi setahun. So kalau betul-betul setahun, dia buat, dia dapat dah benda dia dapat sekarang ni. Mungkin sikit, tak banyak pun, tapi at least dapat sikit kat situ. Itulah aku risau juga cumanya kalau aku yang bagi tahu nasihat ni, nanti dia orang kata macam aku orang tua apa tahu kan. Saya geram lah kadang. Aku bagi Haziq cakap kadang boleh fikir jugalah. Benda ni, kita ni kejayaan takkan datang dengan mudah lah. Semua berperingkat kan. Sebab mungkin kejayaan ni macam saya sendiri pun, kita pun apa yang saya nampak kawan saya, ada jatuh ada naik, ada jatuh ada naik. Berapa kali bisnes baru betul-betul berjaya. So ni korang yang orang ajak ni baru sekali okey dah boleh kaya raya senang. Tak ada. Benda tu semua mustahil lah dekat dunia ni. Mungkin diorang ada agenda, mungkin korang dapat permulaan sekali 2 kali, tapi kali ketiga kau tak dapat apa dah, rugi teruk kat situ. Korang kena terima padahnya bila korang ajak-ajak orang lain join kat situ. Pasal orang yang kita ajak tu pula nanti cari kita pula. Betul, benda tu ramai kawan-kawan saya kena. Kesian kat diorang sampai sekarang tanggung hutang kat situ. Padahal bukan salah dia pun, salah orang atas, tapi dia buat benda macam tu, terpaksa tanggung lah. So baik buat bisnes yang nyata lah. Yang nyata lah. Join, kalau tak tahu pun join je lah dropship dulu ke apa benda ke. Banyak je kat luar sana. Kawan-kawan bersepah sangat. Mulalah, janganlah join bisnes yang macam nak cepat kaya. Tak adanya. Mustahil lah benda tu. Okay, ada masa lagi? Okay, kita dah bersembang pasal bisnes banyak ni. Lepas ni kita nak tanya sikit pasal live Haziq. Di bahagian yang ketiga episod ke-9 ni, kita nak sembang-sembang santai sikit, tanya apa perkembangan live Haziq sekarang. Kita jumpa di bahagian ketiga episod ke-9 Big Story Podcast. You are now listening to Big Ed's Big Story Podcast.